أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita sambung muzakarah kita atau murajaah kita dalam kitab Mukhtasar Latif karya Imam Bafdal, dan kita telah sampai ke dalam sampai ke bab solat. Dan di dua minggu lepas, minggu yang terakhir, kita telah selesaikan bab taharah, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung dars ataupun muzakarah kita di dalam awal kitabus solat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi syekhina fid darain amin. Babus solat. الصلوات المكتوبات خمس وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بغير عذر من الكبائر. وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء. وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد أدنى زيادة. وآخره غروب الشمس. وأول وقت المغرب غروب قرص الشمس وآخره على المختار غروب الشفق الأحمر. وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر وآخره طلوع الفجر الصادق وهو المنتشر عرضا. وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس. وأفضل الأعمال المبادرة بالصلاة في أول وقتها. ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر في قطر حر لمن يصلي جماعة في مسجد بعيد. ومن أخر الصلاة حتى وقع بعضها خارج الوقت بغير عذر عصى. Baik, insya-Allah hari ini kita akan masuk bab as-solah, di awal bab solah, dan pertama musannif meletakkan pertama sekali dalam bab solat, iaitu tentang mawaqitus solah ataupun tentang waktu-waktu as-solat, maksudnya solat fardu lah. Baik, jadi babus solah. Jadi pertama sekali kita tengok takrif yang syarih letakkan di dalam babus solah. As-solah lughatan ad-du'a bi khair wa qil mutlaqud du'a. Jadi as-solah dari segi bahasa, dari segi lughah, bermaksud doa bi khair, okey, doa dengan perkara-perkara yang baiklah, doa untuk kebaikan, perkara-perkara yang baik. Waqil, dan sebahagian ulama mentakrifkan doa di segi lughah adalah mutlaqud doa, apa-apa doa, okey, sama ada doa itu baik ataupun sebaliknya. Itu adalah takrif doa di segi lughah. Kemudian takrif as-solat dari segi lughah, okey, ad-doa. Kemudian takrif as-solah dari segi syarak, aqwal wa af'alu muftatihatun bitakbir wa mukhtatimatun bitaslim. Okey, muftatihah bitakbir wa mukhtatimah bitaslim ghaliban. Jadi makna solat dari segi syarak adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Okey, aqwal, perkataan-perkataan, dan af'al, perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir, okey, takbiratul ihram, lafaz Allahu akbar, dan diakhiri dengan taslim, iaitu salam yang pertama lah, yang rukun, lafaz assalamualaikum. Okey, dimulakan dengan aqwal dan diakhiri pun dengan aqwal. Okey, takbir dan juga taslim ghaliban. Okey, kenapa dia letak perkataan ghaliban di sini? Diletakkan perkataan ghaliban di sini supaya tidak mengeluarkan surah orang yang bersolat tetapi tidak ada aqwal atau tidak ada af'al. Okey, waqalu ghaliban li'anna hunaka solatu aqwal bila af'al. Okey, ada solat, dia solat tetapi dia ada aqwal, dia ada perkataan, maksudnya dia
ada aqwal tapi tidak ada af'al, tidak ada perbuatan. Contohnya apa? Solat al-maslub. Okey, solat orang yang telah solat orang yang diikat. Okey, diikat di kayu atau diikatlah yang badan tidak boleh bergerak. Dan dia wajib solat. Jadi bila dia solat dia tidak ada pergerakan kerana badannya telah diikat dan sebagainya, maka dia solat dengan menggunakan aqwal, dengan menggunakan aqwal lah. Okey, menggunakan aqwal sahaja. Jadi macam mana rukuk dan sujudnya? Kalau dia boleh guna isyaratkan kepala, boleh guna isyarat kepala, dia gunakan isyarat kepala lah. Kalau kepala pun tak boleh gerak, maka gunakan isyarat mata. Jadi ini adalah solat aqwal, tidak ada af'al. Kerana dalam ta'rif tadi, dalam ta'rif dia kata ada aqwal, ada af'al. Dimulakan dengan takbir, disudahi dengan salam. Jadi adakah bermaksud solat yang tidak ada aqwal ataupun solat yang tidak ada af'al tapi ada aqwal tidak dipanggil solat? Sebab itulah diletak perkataan ghaliban di hujung supaya tidak mengeluarkan surah orang yang solat di dalam keadaan al-maslub. Kemudian wa af'al bila aqwal. Jadi ada juga solat yang ada af'al tapi tidak ada aqwal. Okey, terbalik dengan surah yang pertama tadi, iaitu solat akhras. Okey, solat orang yang bisu. Okey, dia boleh bergerak, orang bisulah tak bercakap. Okey, dia boleh bergerak tetapi dia tidak boleh bercakap. Okey, lidahnya tak boleh bercakap lah. Okey, lisannya tak boleh bercakap. Jadi solatnya itu ada af'al tapi tidak ada aqwal. Okey, solat dia yajri 'alal qalb. Wahya solatul solat akhra. Okey, dan juga kemudian ada juga solat yang tidak ada aqwal, tidak ada af'al, iaitu solat seperti solatul akhras al-maslub. Okey, solat orang yang bisu kemudian dia diikat maslub. Ini pun solat tidak ada aqwal, tidak ada af'al. Kerana nanti kita akan belajar selepas ini dalam syarat wajib solat, selagi mana orang itu berakal maka solat wajib ke atas dia walaupun dia dalam keadaan apa sekalipun. Okey, tidak boleh bangun, tidak boleh bergerak. Hatta terakhir sekali dia boleh solat dengan menggunakan mata atau menggunakan hati. Okey, jadi selagi mana dia berakal maka solat itu wajib dilakukan. Baik, selesai sudah takrif tentang takrif dari segi lughah dan juga syarak takrif as-solah. Kemudian musannif memberitahu atau menulis bahawa as-solatul maktubah khamsun. Okey, solat yang maktub yang wajib kita tunaikan sehari semalam ada 5. Wa taqdimus solah ala waqtiha wa ta'khiruha an waqtiha bi ghairi uzrin minal kabair. Jadi takdim, okey, mendahulukan solat bukan pada masanya ataupun mentakhirkan solat, okey, bukan pada waktunya tanpa uzur, okey, dengan sengaja tanpa ada apa-apa keuzuran, maka itu adalah dosa besar. Okey, dosa besar. Sama ada dia takdim, mendahulukan solat awal bukan pada waktunya ataupun melambatkan solat sehingga bukan pada waktunya, kedua-duanya merupakan dosa dan dosa besar. Okey, tanpa uzur lah. Jadi antara uzur-uzur yang ada seperti naum, nisyan, ikrar dan sebagainya lah. Okey, ada beberapa perkara yang uzur yang dimaafkan sekiranya dia melambatkan solat. Okey, sekiranya dia melambatkan solat sehingga sembahyang di luar waktunya. Baik, kemudian musannif masuk dalam tentang masalah mawaqitus solat ataupun waktu-waktu solat. Jadi dia beritahu tadi pada awal as-salawatul maktubah khamsun. Okey, solat solat fardu 5 waktu yang wajib ditunaikan ada 5. Kemudian musannif menerangkan waktu solat bagi setiap solat fardu tersebut. Wa awwalu waqti dhuhri, dan solat yang pertama adalah solat zuhur. Jadi jadi mengapa kita nak mengetahui tentang mawaqit solat? Kerana sekarang mungkin zaman kita sudah ada takwim, jadual waktu masuk dan juga jadual waktu-waktu solat. Jadi ini adalah asal untuk kita, maksudnya sebelum keluar jadual tu mereka ni mengetahui waktu solat berdasarkan kaedah ini, berdasarkan asal masalahnya berdasarkan cara inilah, maksudnya bagaimana pergerakan matahari dan sebagainya lah. Jadi mungkin kita perlu mengetahui ini kerana ini adalah asal. Kemudian boleh jadi kita dalam keadaan yang tidak ada, tak tahu tentang ma'rifatul dukhulul waqt dan tidak ada apa-apa sumber melainkan adanya
matahari dan sebagainya. Jadi perkara pengetahuan ni kita boleh gunakanlah dalam kehidupan kita, walaupun sekarang zaman sudah mudah lah, kita dah ada jadual solat dan sebagainya. Jadi bilakah masuk waktu zuhur? Jadi pertama sekali waktu zuhur iza zalati syam. Maksud ataupun bermulanya waktu zuhur adalah selepas zawal. Selepas zawal, selepas matahari tu bergerak ke arah timur, sebab dia akan terbenam ke barat kan. Bergerak ke arah barat, bergerak ke arah barat daripada pertengahan, daripada matahari tu daripada tengah langit. Maksudnya zal. Maksudnya matahari tu ketika dia berada di tengah-tengah, di wasatis sama, di tengah-tengah, dipanggil istiwa. Dipanggil apa? Dipanggil istiwa. Ketika matahari berada di atas kepala, di tengah-tengah langit, waktu itu dipanggil istiwa. Jadi cara untuk kita mengetahui tentang masalah ini, kita letakkan pacakkan satu kayu ataupun satu batang dan sebagainya. Kita pacakkan, kemudian kita tengok bayang-bayang kayu tersebut ataupun batang yang tanam itulah yang kita pacakkan tu. Jadi ketika matahari berada di tengah langit, berada di tengah-tengah langit, di atas kepala kita secara tepat waktu istiwa, maka kita tidak akan nampak bayang-bayang, ataupun kita akan nampak bayang-bayang sedikit ke arah timur, bayang-bayang sedikit beberapa minit, menunjukkan waktu istiwa tu, atau beberapa saat, kerana waktu istiwa tu waktunya sangat sekejap. Jadi ketika matahari di tengah langit, kemudian bila dia bergerak saja ke barat, maka masuknya waktu zuhur. Itulah maksud zawal. Zalati syam an kabidis sama, an wasatis sama. Bergeraknya matahari ke arah barat, daripada pertengahan langit, daripada atas kepala kita lah, daripada tengah langit, daripada tengah-tengah langit. Jadi bergeraknya matahari itu, maka masuklah waktu zuhur. Kemudian wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ghaira dhillil istiwa. Jadi ketika matahari di istiwa, matahari di tengah langit pada waktu istiwa, kalau ada bayang-bayang, belum masuk waktu zuhur lagi. Dia dah bergerak sedikit, bayang-bayangnya bertambah sedikit, masa masuklah waktu zuhur. Itu adalah waktu permulaan dia. Dan waktu akhir dia pula adalah ketika bayang-bayang itu sama panjangnya dengan panjangnya kayu itu. Dia kata sara zillu kulli syai' mithlahu. Mithlahu. Jadi bayang-bayang yang akan keluar nanti, bayang-bayang yang akan keluar nanti sama panjangnya dengan panjangnya kayu ni. Bila sama, bayang-bayang ni sama, tak termasuk bayang-bayang istiwa, maka berakhirlah waktu zuhur. Jadi sepanjang bayang-bayang tu bergerak, itu semua adalah waktu zuhur. Sehingga bayang-bayang tu sama panjang dengan kayu ni, maka habislah waktu zuhur. Habislah waktu zuhur. Dan kemudian di dalam panjangnya waktu itu dibahagikan, ada bahagian-bahagian waktu dalam itu yang mana ulama sebut ada namanya waktu fadilah, ada namanya waktu jawaz, waktu ikhtiar, waktu hurmah, waktu darurah. Kesemua tajziah ataupun tabaid awqat ini, dia ni dibahagi-bahagikan kerana min haisu atau bi'tibar sawab, ziyadatus sawab. Jadi orang yang sembahyang di awal waktu pahalanya lebih banyak daripada orang yang sembahyang di selepas di waktu yang kedua atau waktu yang ketiga atau waktu yang keempat sehingga akhir waktu. Jadi solat ini adalah wajib muwassa'. Jadi waktunya panjang. Masalah solat zuhur itu mungkin masalah daripada pukul 1 sampai pukul 4 ada 3 jam. Tempoh 3 jam contohnya lah kan. Jadi dalam 3 jam tu ulama ada bahagikan masa dalam tu. Ada namanya waktu fadilah, iaitu waktu di awal. Kemudian ada namanya waktu ikhtiar. Kemudian ada namanya waktu jawaz, ada namanya waktu hurmah, ada namanya waktu darurah dan juga waktu uzur. Kesemuanya ada 7 waktu. Jadi taksim 7 waktu ini bi'tibar as-sawab. Bi'tibar apa? Bi'tibar as-sawab. Jadi mereka yang sembahyang di awal waktu pahalanya lebih banyak daripada sembahyang yang selepas-lepas itu. Dan nanti kita akan belajar. Jadi dalam waktu ada 7. Tapi dalam waktu zuhur ni ada 6 waktu. Ada 6 waktu. Yang pertama dia kata waktul fadilah. Awal waktulah. Jadi awal waktu itu selepas dia
istaghala bi asbabis solah. Jadi dia ambil wudu, taharah, satru aurat, intidar jamaah, sembahyang qabliyah dan sebagainya, itu semua masih dalam waktu fadilah. Itu di waktu awal. Kemudian waktu jawaz. Waktu yang kedua, okey, dalam solat zuhur ada 6 waktu. Sebab dalam waktu zuhur tidak ada waktu karahah. Jadi yang pertama waktu fadilah, awal waktu. Yang kedua waktu jawaz. Waktu jawaz ni daripada awal sampai dia boleh semayang keempat-empat rakaat dalam waktu. Okey, ila ma yas'a kulluha. Wa huwa aidan waqtul ikhtiyar. Okey, waktu jawaz dan waktu ikhtiyar ni sama. Wa huwa waqtu tsalits lidzuhri. Kemudian yang keempat waktu hurmah. Waktu hurmah ni waktu maksudnya dia tidak dapat semayang keseluruhan 4 rakaat dalam waktu zuhur. Walaupun dipanggil ada. Contohnya 4 rakaat zuhur, dia semayang 3 rakaat yang pertama di dalam waktu zuhur, kemudian rakaat terakhir dalam waktu asar. Keseluruhan solatnya dipanggil ada, tetapi waktunya itu waktu hurmah. Okey, dipanggil waktu hurmah. Jadi min haisu sawab, waktu hurmah ni lebih sikit sawabnya daripada orang yang semayang di waktu jawaz atau waktu ikhtiar, apatah lagi di waktu fadilah, di mana itulah yang paling afdal dan terbaik. Kemudian waktu yang keempat dipanggil waktu darurah. Jadi waktu darurah dalam setiap solat inilah berkaitan dengan masalah turu'ul mani' dengan zawalul mani'. Maksudnya apa? Maksud turul mani' itu apa? Maksudnya contohnya seorang perempuan lah, senang bagi contoh lah kan, masalah haid. Okay, maniknya haid. Dia masuk waktu, dia tak sembahyang terus. Okey, dia melingkarkan sembahyang ataupun dia ada beberapa hal lah yang tidak dapat sembahyang pada awal waktu, sehinggalah pada akhir waktu sebelum keluar waktu datang haid. Jadi ini masalah turul mani'. Okey, mani' itu datang. Jadi ketika mani' itu datang, dia tak boleh sembahyang lah. Jadi sembahyang dia zuhur ini macam mana? Adakah burn sebabnya dia datang mani'? Itu masalah turul mani'. Okay, nanti kita akan belajar lah. Kemudian masalah zawalul mani' pun sama. Okay, dia memang sebelum zuhur pun dia sudah ada mani', haid. Jadi masa waktu zuhur dia memang masih ada lagi mani', masih lagi dalam keadaan haid, tidak boleh semayang, sehinggalah sebelum habisnya waktu zuhur beberapa minit atau beberapa saat, mani'-nya hilang. Maksud mani'-nya hilang, maksudnya dia sudah suci walaupun dia belum mandilah. Jadi ketika itu dia wajib qadakkan sembahyang zuhurnya itu. Okey, itu masalah zawalul mani'. Okay, nanti kita akan bahaskanlah di masalah turul mani', zawalul mani'. Cumanya yang saya nak beritahu, waktu darurah di setiap solat ini adalah berkaitan dengan masalah turul mani' dengan zawalul mani'. Kemudian waktu yang keenam yang terakhir adalah waktu uzur. Okay, dalam waktu uzur ni adalah untuk orang yang sembahyang zuhur bukan pada waktunya. Contohnya seperti orang yang buat jamak takhir. Jadi waktu zuhur, waktu uzur dia adalah pada waktu asar bagi orang yang melakukan jamak takhir. Solat asar juga waktu uzur dia di solat zuhur, sekiranya dia melakukan jamak takdim. Jadi waktu uzur ni berkaitan dengan jamak takdim dan jamak takhir lah. Jadi dia berlaku pada 4 solat, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Kemudian yang kedua adalah waktu asar. Okay, tadi kita dah tahu tadi masalah zil tadi. Sekiranya bayang-bayang kayu itu sama panjang, maka habislah waktu zuhur. Okey, masih zuhur lah. Jadi kalau bayang tu lebih sedikit daripada objek ni, maka masuklah waktu asar. Dia kata iza sara dhillu kulli syai' mithlahu wa zada. Okey, wa zada, bila dia lebih sedikit, yang tadi bergerak ke barat, maka masuklah waktu asar. Wa zada adna ziyadah, masuklah waktu asar. Okey, masuklah waktu asar. Wa akhiruhu ghurubus syam. Okey, wa akhiru ghurubu qarsyis syam kulli jami'a qarsyis syam. Jadi waktu asar ini akhir dia pula adalah ketika terbenamnya matahari keseluruhan. Okey, matahari itu, bulat itu keseluruhannya terbenam. Okey, kenapa tekankan masalah terbenam ni secara keseluruhan, kulli ataupun jami'? Kerana nanti berbeza dengan subuh. Kerana subuh nanti waktu waktu khuruj, waktu akhir waktu subuh,
ketika terbitnya matahari walaupun sebahagian. Okey, walaupun sebahagian. Okey, beza di situ antara asar dan juga subuh adalah matahari itu terbenam keseluruhan ataupun terbenam sedikit ataupun timbul terbit sedikitlah. Jadi dalam akhir waktu asar ni matahari itu mestilah terbenam kesemuanya. Okey, kesemuanya. Jadi perkara tentang kejadian matahari ini adalah biiktibar apa yang kita nampak. Okey, itu adalah ibrahnya. Walaupun secara hakikat mungkin sudah berlalu lama, tapi ibrah dalam masalah ini, okey, dalam masalah takalif ini, dia biiktibar ma yazharu lana, apa yang kita nampak. Okay, kerana disebutkan at-takalif la tartabitu illa bima dakhala tahta al-his. Jadi segala pergerakan yang maksudnya bayang-bayang lah matahari terbenam tu semua adalah biiktibar ibrahnya apa yang kita nampak. Okey, jadi kalau matahari terbenam tu mungkin orang yang duduk di kawasan yang tinggi ataupun yang berdekatan dengan matahari terbenam sebagainya, dia boleh melihat dengan mata kasar. Jadi ibrahnya itu apa yang kita dapat lihat dengan mata kasar kita. Baik. Itu adalah akhir waktu asar. Jadi habis waktu asar, masuklah waktu maghrib. Okey, masuklah waktu maghrib. Awal waktu maghrib ghurubu qurshi syam kulli, iaitu jami'ihi. Okey. Kemudian akhir dia waktu akhir waktu maghrib alal mukhtar ghurubu syafaqil ahmar. Okey, ghurubu syafaqil ahmar. Okey, ini adalah mazhab qadim, sehingga hilangnya garis-garis ahmar. Okey, apa namanya, di langit-langit kita akan nampak warna merah-merahan. Bila cahaya-cahaya itu hilang, maka habislah waktu maghrib. Okey, ini adalah mazhab qadim. Dan mazhab qadim Syafi'i ini adalah mazhab yang rajih lah, yang rajih. Kerana mazhab jadid dalam akhirnya waktu maghrib adalah setelah masuk waktu maghrib, kemudian dia sibukkan diri dengan asbabis solat, kemudian dia semayang, kadang dia semayang 5 rakaat. Jadi takriban berapa minit, dalam 5 atau 10 minit lah, kemudian habis waktu maghrib. Okey, wa fil jadid annahu yanqadiya waqtul maghrib ba'da an yamdiya min zamani dukhulihi qadar wudu wa satru aurah wa azan wa iqamah wa 5 rakaat. Okay, takriban 10 daqiqah, 10 minit atau 15 minit, kemudian habisnya waktu maghrib. Ini mazhab jadid. Tapi dalam mazhab qadim waktunya agak panjang, okay, sehingga hilangnya cahaya-cahaya merah di langit. Jadi dalam tarjih antara mazhab qadim dan jadid, okay, kita merajihkan mazhab jadid, kecuali beberapa masail kita pakai mazhab qadim. Antaranya masalah inilah, masalah berakhirnya waktu maghrib. Kemudian apabila hilang cahaya-cahaya di langit, cahaya-cahaya merah, ghurubu syafaqil ahmar, masa masuklah waktu isya. Masuk waktu isya. Wa akhiruhu tulu'ul fajris shadiq. Dan waktu akhir subuh, waktu akhir isya sehingga terbitnya fajar shadiq. Okey, ada cahaya yang cahaya muntasyiru ardan. Okey, cahayanya melintang. Okey, cahayanya melintang di langit. Kita nampak cahaya itu melintang di langit seolah-olah matahari hendak terbit. Nah, gitu waktu fajris shadiq, nampak cahaya ardan. Kemudian wa awal waqti subhi tulu'ul fajris shadiq. Okey, tulu'ul fajris shadiq. Okey, nampak cahaya tu bezanya tadi, beza fajr shadiq ini cahayanya melintang, tapi fajr shadiq cahayanya menegak macam itu. Okey, menegak. Dan kemudian akhirnya pula tulu'us syams. Okey, terbitnya matahari walaupun sebahagian. Okey, sebahagian. Jadi dalam kesemua waktu solat ini, kesemua waktu solat ini, di dalam tajziah waktu solat itu semua sekali ada 7 waktu. Okey, waktu fadilah yang semuanya disebut 7 itu, kecuali zuhur tidak ada waktu jawaz, zuhur tidak ada waktu karahah, dan juga subuh tidak ada waktu uzur. Okey, kerana subuh antara semayang yang tidak boleh dijamakkan. Okey, yang 4 itu ada waktu uzur kerana boleh dijamakkan sama ada taqdim ataupun takhir. Baik. Kemudian musannif menyebutkan wa afdalul a'mal al-mubadaratu bis-solah fi awwali waqtiha. Dan yang paling afdal sekali adalah kita semayang segera pada awal waktu. Okey, maksudnya untuk kita dapatkan husul ala waqtil fadilah, husul ala waqtil fadilah. Wal istighal, okey, disebutkan syarih di sini, wal istighalu awwalil waqti bi asbabis solah la yadhi'u fadilah awwalil waqt. Okey, kita menyibukkan diri di awal waktu, contohnya masuknya azan maghrib,
kita menyibukkan diri dengan asbabis solah. Kita ambil uduk, kita pakai muka aurat, kita pergi ke masjid, cari arah kiblat, tunggu jamaah, sembahyang qabliyah. Semua perkara-perkara ini kita masih lagi, dan kemudian kita sembahyang zuhur. Kesemuanya ini kita masih lagi di dalam kita masih lagi mendapat waktul fadilah, mendapat pahala sembahyang, dikira sembahyang di awal waktu. Kerana waktu selepas masuk tu kita menyebutkan diri dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan solat, yang berkaitan dengan solat, masih lagi dapat pahala fadilah awalil waqt, fadilah waktu yang pertama. Walaupun yang lebih baik daripada itu kita buat taharah sebelum sembahyang, tapi itu tidak disyaratkan. Okey, tidak disyaratkan, maksudnya tidak wajib sebelum waktu kita ambil wudu ataupun siapalah, walaupun perkara itu lebih baguslah. Cuma nak ceritanya, lepas masuk waktu, kalau seorang itu baru nak taharah dan sebagainya, dan kemudian dia sembahyang, dia masih lagi dapat pahala awalil waqti. Okey, dia kata wala yukallaf al-ujlah ala khilafil 'adah. Okey, tidak ditaklifkan, tidak disuruh dia segera sehingga dia berlanggar dengan adatnya. Kebiasaannya dia jalan biasa, tapi sebabkan dia terlalu gopoh atau terlalu nak cepat sehingga dia terburu-buru, okey, maka tak dapat juga pahala ta'jil, pahala awal waqt. Okey, la yukallaf an ujlah. Kemudian seterusnya wa yusannu ibradu bizuhri. Okey, ini termasuk dalam masail boleh melambatkan solat dengan uzur. Okey, wa yusann ibrad bizuhri. Okey, boleh kita melambatkan solat zuhur, dan kerana disunatkan ibrad, sekiranya kita berada di dalam suasana yang panas, fi shiddatil har fi qutil har liman yusalli jama'ah fi masjid ba'in. Okey, ada beberapa syaratnya lah. Mestilah dia di dalam pada musim panas, yang betul panas, kemudian di kawasan yang panas, ataupun maksudnya negeri yang ataupun negara yang memang musimnya panas, memang panas lah, contohnya di Hijaz dan sebagainya, di Arab Saudi dan sebagainya. Kemudian dia mau sembahyang jemaah di masjid, dan tidak ada perkara yang dapat melindungi dia daripada kepanasan. Tapi kalau zaman sekarang kita ada kenderaan kereta berekon dan sebagainya, kemudahan tu mungkin lebih banyaklah berbanding zaman dahulu. Jika zaman dahulu kita sunatkan tunggu, maksudnya kita melambatkan solat sehingga sehingga separuh waktu. Okey, sehingga separuh waktu. Contohnya macam tadi kita cakap zuhur ada 3 jam. Okey, kita lambatkan sehingga waktu yang kedua. Jadi ini bagi untuk orang yang memang di musim panas, di negara yang panas, dan kemudian dia ingin sembahyang berjemaah di masjid pada kebiasaannya. Jadi wadhabitul bu' ma yata'atharu sahibu bisyam. Kemudian di sini disebutkan, okey, faedah, syarih menakalkan faedah, dan faedah ni dinakalkan daripada kitab Bughyatul Mustarsidin ke Abdul Al-Masyhur. Yundabu ta'khirus solat an awwali waqtiha fi 27 surah. Jadi ada 27 contoh ataupun surah disunatkan kita melambatkan solat, ya, ta'khirus solat. Jadi ta'khirus solat ini walaupun dia tak sembahyang di awal waktu, tapi dia tetap mendapat pahala waktul fadilah, pahala awal waqt. Sebabnya takhirnya ini bi uzrin. Okey, takhirnya ini bi uzrin. Di sini disebutkan 27 surah. Okey, sahabat boleh tengok kat sini lah, ada 27 surah yang dinakalkan daripada kitab Bughyah. Okey, dinakalkan daripada kitab Bughyatul Mustarsyidin. Hatta bahkan ulama mengatakan bahawa ada lebih daripada 27 yang dinakalkan sini. Ada 40 surah. Okey, takriban. Okey, tuan-tuan ataupun sahabat-sahabat boleh bacalah 27 surah ni. Okey, saya takkan baca semualah. Okey, saya baca sikit-sikit lah. Dia mudah lah. Okey, semuanya sebabnya ada berkaitan dengan darurat ataupun berkaitan dengan kamali solah. Contohnya di sini dia kata waman tayaqqan al-jamaah. Jadi kalau dia tunggu sekejap, dia akan dapat jamaah. Kalau dia sembahyang sekarang, dia akan sembahyang seorang diri. Jadi sunat dia takhir, lambatkan sekejap untuk dapatkan solat secara berjemaah. Kemudian antaranya waliman ghalabahu naum ma'a sa'atil waqt. Okey, mereka yang terlampau ngantuk, terlampau penat. Ghalabahu naum, terlalu ngantuk sehingga kalau dia sembahyang juga boleh jadi sembahyangnya batal sebab tertidur dalam sembahyang. Contohnya lah, okey, ghalabahu naum, kita amat ngantuk ma'a sa'atil waqt, dan waktu masih panjang. Contohnya isyak lah, contohnya isyak.
dan dia yakin dia boleh sembahyang dalam waktu. Okey, dia boleh dibangunkan semula lah ketika dalam waktu dan boleh sembahyang pada waktu. Jadi bolehlah dia tidur sekejap, takhirus solat. Okey, ini juga berkaitan dengan uzur-uzurnya. Kemudian musannif memberitahu wa man akhara salat hatta waqa'a ba'daha kharijal waqt bighairi uzrin asa. Okey, siapa yang melambatkan solat sehingga waqa'a ba'daha, sehingga sebahagian solat kharijal waqt, di luar waktu tanpa uzur, maka asa, berdosa. Okey, berdosa dengan sebab takhir dia, walaupun solatnya itu dikira ada. Walaupun solat itu dikira ada. Contohnya mereka yang tak ada uzur, okey, lalai dengan permainan dan sebagainya. Kemudian dia sedar-sedar waktu sudah keluar. Contohnya waktu asar, okey, sibuk-sibuk main, tiba-tiba dia nak maghrib. Okey, dia belum sembahyang asar lagi. Kemudian seminit ataupun 2 minit sebelum habisnya waktu asar, dia ambil wuduk, siap-siap sembahyang. Okey, rakaat pertama masih lagi waktu asar, rakaat kedua masih waktu asar, rakaat ketiga masih waktu asar, rakaat keempat, okey, dalam sujud yang kedua sebelum memberi salam azan asar. Okey, jadi sebahagian solat dia di dalam waktu asar, maka tetap berdosa walaupun sembahyangnya itu dikira ada. Kenapa berdosa? Kerana dia melambatkan sembahyang tanpa keuzuran. Okey, bighairi uzrin, maka asa bi ta'khirihi wa asima, kerana wajib ke atas dia menunaikan solat tu pada waktunya. Okey, pada waktu yang ditetapkan. Kemudian di sini ada tentang apa betul maksudnya, berkaitan dengan mad. Okey, memanjangkan solat. Okey, wa hadza wa lakum wa tafsir mad. Okey, jadi di sini ada 3 surah, 3 tafsil berkaitan dengan tamdid as-solat, memanjangkan solat. Okey, yang pertama diberitahu sini taratan yabqa minal waqti kadra ma yasi'a as-solat bi sunaniha. Jadi surah yang pertama boleh jadi waktu untuk dia semayang. Okey, waktu untuk dia semayang fardu, perkara wajib dan perkara sunat cukup. Okey, yabqa minal waqti kadru ma yasi'a as-solat bi sunaniha. Jadi dia boleh semayang solat itu bersama-sama dengan sunat, waktunya cukup. Tapi dia memanjangkan lagi solat sehingga sebahagian solat terkeluar waktu. Jadi hukum mad, memanjangkan solat itu khilaful aula. Okey, khilaful aula. Sebabnya dia boleh semayang fardu dengan sunat, melakukan fardu dengan sunat dalam waktunya, cukup waktunya, tapi dia panjangkan lagi sehingga keluar sebahagian solat pada waktunya, maka mad di situ, tamdid kat situ, fal mad khilaful aula. Kemudian surah yang kedua, taratan yabqa minal waqti qadra ma yasi'a furudus solat duna sunan. Surah yang kedua pula, waktu dia di akhir itu cukup untuk dia buat fardu sahaja. Kalau dia buat sunat, maka dia akan terkeluar sebahagian solat dia daripada waktunya. Jadi dikata di situ fal mad mandub, disunatkan memanjangkan, maksudnya disunatkan dia panjang, liyatamakkan minal ityan bis sunan, supaya dia dapatkan kamalus solah dengan mendatangkan perkara-perkara yang sunat. Okey, yang kedua ini fal mad mandub. Kemudian surah yang ketiga, taratan yabqa minal waqti qadra ma la yasi'a furuduha. Okey, surah yang ketiga, waktu yang tinggal untuk selesai keluar waktu solat dia itu tidak cukup untuk dia melakukan fardu solat. Hatta yang fardu pun dia tak cukup untuk tunaikan. Maka kalau dia mad, dia panjangkan solat, maka madnya itu menjadi haram. Kerana solat dia cukup-cukup untuk fardu, maka dia wajib solat waktunya itu tak cukup hatta untuk fardu, maka dia wajib melakukan yang fardu sahaja. Ini adalah hukum tentang tafsil memanjangkan solat. Jadi pembahagian ataupun macam mana kita nak bezakan ada dengan qada itu adalah siapa yang mendapatkan rakaat pada siapa yang solat yang satu rakaatnya sempurna dalam waktu, solat itu dikira ada. Dan tetapi kalau tidak dapat satu rakaat sempurna dalam waktu itu, maka dikira qada. Okey, jadi adat dan qada ini adalah hanya adalah tasmiyah min haisu sawab jugalah. Jadi orang yang sembahyang adat
pahalanya lebih banyak daripada orang sembahyang qada. Dan orang sembahyang qada boleh jadi dia dapat dosa sekiranya dia takhir ataupun melambatkan solat itu tanpa dengan keuzuran. Lepas tu dia kata di sini wa in waqa'a fil waqti aqall min raka'at fa kulluha qada. Okey, kesemuanya qada. Aqall min raka'at ini pandangan yang rajih lah di dalam mazhab Syafi'i. Baik, jadi wa man lam ya'lam waqtaha wajaba 'alaihi yajtahida fi ma'rifatil khusus. Jadi pada minggu akan datang insya-Allah kita akan sambung muzakarah kita tentang maratib ma'rifatil waqt. Okey, maratib ma'rifatil waqt. Okey, martabat-martabat untuk mengetahui waktu. Okey, macam mana kita nak tahu waktu. Kita dah tahu bila masuk waktu solat fardu. Okey, contohnya waktu zuhur zalati syam 'anil istiwa. Kemudian bila waktu akhir, subuhnya bila, maghribnya, waktu awalnya bila, akhirnya bila. Jadi kemudian kita akan belajar tentang untuk bagi siapa yang tak tahu waktu, tak tahu maksudnya waktu. Jadi ada beberapa maratib untuk kita ikut. Okey, ada beberapa maratib, ada 6 tak saya. Okey, 6 ataupun 7. Di mana yang pertama sekali al-ilmu, kemudian iktidak dan sebagainya lah. Okey, insya-Allah masalah bagi siapa yang jahila waqt, yang tidak tahu tentang ma'rifah dukhulul waqt, kemudian dan tentang maratibnya, insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan, insya-Allah. Jadi ana rasa sampai sini aja kita berhenti dalam waktu solat, dan juga tentang masalah ada dan juga qada, dan juga masalah mad. Okey, memanjangkan solat sehingga sebahagian solat dia itu berada di luar waktu. Jadi insya-Allah biiznillah taala minggu depan insya-Allah kita akan masuk tentang ma'rifati dukhulil waqt wa man jahila 'anil waqt. Wa jazakumullah taala khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astaghfirullah.